InsyaAllah tuan-tuan kita sambung kembali. Ada sedikit gangguan tadi insyaAllah. Okey. Rasulullah SAW berpesan dalam hadis yang tadi, iman seseorang hamba tidak akan sempurna sebelum dia meninggalkan sifat bohong dalam bergurau dan meninggalkan riak walau sekalipun benar. Tuan-tuan, hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Ada orang yang menciptakan cerita-cerita bohong untuk dijadikan bahan tertawa. Ada kalanya mereka membuat-buat cerita bohong tentang lawan dan kawan dengan maksud mengejek dan memperolok-olok. Banyak tuan-tuan di kalangan kita. Kalau kita nak menjatuhkan seseorang tu, kita nak menjatuhkan bisnes dia, bahkan kadang-kadang kita kadang-kadang orang yang dalam politik pun ada, kadang-kadang nak menjadikan undi tu banyak ke dia, kadang-kadang menjatuhkan seseorang dengan perkara yang tak betul, fitnah dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik tuan-tuan. Itu satu perkara yang sangat murka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Itulah Rasulullah berpesan pada kita. Ataupun kita ni kadang-kadang suka sangat sehingga nak dapat nama, sehingga nak dipercayai, nak jadi popular dan sebagainya, kita sanggup untuk menjatuhkan orang lain dengan memperolok-olok, mengejek-ngejek kawan tu. Na'udzubillah. Kita elakkan benda tu tuan-tuan ya. Makna benda ni bermula daripada kita orang bawah ni. Bila kita tunjuk akhlak yang baik, orang akan sedar, akan tahu. Sebab tuan-tuan, sekali kita buat baik, 2-3 kali kita buat baik, orang akan percaya kepada kita. Kita ni akan berkawan dengan semua orang, akan berkawan dengan semua orang. Tetapi kita boleh kenal seseorang ni macam mana, perangai dia ni macam mana. Kita akan kenal orang tu macam mana. Itu bezanya, itu indahnya Islam ni. Allah tetapkan fitrah tu, kita dah dalam kitab ni dah terangkan bahawa fitrah manusia ni nak kepada segala perkara baik. Itu fitrah manusia. Tetapi dalam kebaikan yang dia buat, ada juga kejahatan. Tapi hakikatnya orang tu sejahat mana pun dia nak perkara baik dalam dia. Betul tak? Contohnya kita tuan-tuan, ini contohnya kita kadang-kadang lakukan perkara yang tak betul di luar rumah kita lah. Contoh di pejabat, kita selalu mempersanakan dengan kawan, bergaduh dengan bos sebagainya. Kadang-kadang berkaitan dengan gaji dan sebagainya. Tiba kita balik rumah, kita borak dengan isteri, kita nak isteri kita buat perkara yang baik pada kita, hormat pada kita, anak kita nak baik pada kita. Kadang-kadang itu fitrah. Hakikatnya kita ni di luar tadi tak serupa macam kita di rumah, tapi fitrah manusia kita nak perkara yang baik. Jadi macam mana tuan-tuan? Jadi sifat dia mudah je. Sifat dia sangat mudah, iaitu bila kita buat baik pada orang, insya-Allah kebaikan, ganjaran yang baik juga kita akan terima. Ganjaran yang baik juga kita akan terima. Itu yang pentingnya. Kalau kita buat jahat pada orang dan kita mengharapkan kebaikan, akan dapat. Tetapi mungkin waktunya berbeza, makan masa, keedahnya berbeza-beza. Itu yang kita nak. Itu bukan itu yang kita nak. Itu yang Allah bagi pada kita. Kita kena ingat. Sejahat mana ya, senak mana pun kita pada kebaikan, nak tak nak kita kena buat baik pada orang. Kita pernah dengar orang putih cakap kan, kalau kita buat baik, what you give you get back kan. Maknanya ibarat macam sedekah kan, kaedah dia, kronologi macam kita beri sedekah. Maksudnya bila kita buat bersedekah pada orang, sebanyak mana nilai sedekah yang kita beri itu, sebanyak tu jugalah Allah beri nilai tu kepada kita. Kadang-kadang kita beri RM50, mungkin kemungkinan Allah tak beri RM50 orang beri kepada kita, tetapi mungkin Allah beri pada kita rezeki yang lain, anak yang sihat, isteri yang solehah. Nikmat tuan-tuan. Itu semua nikmat belaka yang Allah beri kepada kita. Allahu Akbar. Nikmat tu kita tak boleh nak perolehi di mana-mana. Nikmat tu. Sebab nikmat tu sangat-sangat rare, sebab dia kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menganggap perbuatan seperti itu bukan sesuatu berdosa. Daripada dia dah jadi satu kebiasaan. Banyak kenyataan bahawa dengan bercakap bohong akan mengakibatkan timbulnya permusuhan atau perkara lain yang tidak menyenangkan. Betul. Jadi bila orang selalu bercakap bohong dan sebagainya, dia akan menganggap perkara tu sebagai satu perkara biasa dan bukan satu dosa, dan bukan satu perkara yang menyakitkan hati orang lain. Dengan banyak kenyataan dia tu, sebenarnya banyak benda yang dia cakap tu sebenarnya boleh mendatangkan apa tuan-tuan? Mendatangkan masalah, boleh menimbulkan masalah, boleh
boleh menyebabkan berlakunya pergaduhan di antara kawan itu dengan yang ni, di antara kita dengan sahabat kita. Kadang kita mempertemukan pergaduhan antara dua orang. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sesudahlah pesan. Biarlah kita jadi diri kita yang sebenar. Diri kita yang sebenar macam mana tuan-tuan? Diri kita yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kaedah tuan-tuan, kita ni kalau betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya Allah akan permudahkan rezeki untuk kita. Rezeki seperti saya cakap tadi, rezeki itu berbeza-beza setiap orang, insya-Allah. Memuji orang lain juga akan membawa kepada perbuatan dosa. Allahu Akbar. Orang Muslim harus berhati-hati jangan menyebutkan kebaikan orang lain yang tidak diketahuinya sendiri. Jangan pula berlebih-lebihan dalam membesar-besarkan kebaikan seseorang, meskipun orang yang dipuji itu adalah orang baik, kerana puji yang berlebihan adalah sama dengan dusta yang dilarang oleh agama Islam. Allahu Akbar, tuan-tuan. Bila baca kenyataan yang penulis ni baca, saya sendiri mungkin tuan-tuan baru sedar bahawa kita ni kalau memuji orang, memuji baik tak baik tuan-tuan? Perkara baik. Memuji orang secara berlebihan juga adalah satu perkara dusta. Betul lah. Kaedahnya betul. Sebab apa? Sebabnya kita boleh tak nafikan seseorang tu baik, orang tu baik dan sebagainya. Tetapi pujian yang kita berlebih-lebihan terhadap dia. Oh, ini baik sangat dia ni, sampai tahap kita nak belanja makan, dia dah belanja. Contoh. Sedangkan pada waktu tu dia tak belanja pun. Makna kita menceritakan kebaikan sebenarnya satu dusta. Rupa-rupanya penulis kitab juga mengatakan itu adalah satu kebohongan, tuan-tuan. Allahu Akbar, baru tahu tuan-tuan. Macam mana keadaan kita? Ya Syekh Kabir hantar ni lah, baguslah semua ini dan sebagainya. Rupanya kawan tu biasa-biasa je. Na'udzubillah min zalik, ya. Orang yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda akan apa tuan-tuan? Baginda akan bersabda, mana orang yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda akan bersabda, la tatruni kama atratin nasara ibnul Maryam fa innama ana abdul faqulu Abdullah wa rasulih. Janganlah kalian menyanjung-nyanjung diriku seperti orang-orang Nasrani menyanjung-nyanjung putera Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, kerana itu katakanlah saja hamba Allah dan Rasul. Allahu Akbar. Ini Rasulullah, tuan-tuan. Rasulullah ni siapa? Rasulullah ni siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni Habibullah, tuan-tuan, kekasih Allah, junjungan besar, idola kita, tuan-tuan. Tapi Rasulullah mengatakan bila orang nak muji dia, Rasulullah cakap, katakan sajalah kepadaku bahawa aku ni hamba Allah dan Rasulnya. Rendah diri, tuan-tuan. Itu tarbiyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri kepada kita. Kalau kita masih tak sedar lagi, kalau kita masih tak menyedari lagi, itu satu kesilapan yang sangat besar. Kita ni kadang-kadang baru dinaikkan pangkat, baru ada rezeki sikit-sikit, baru ada baru ada populariti yang sedikit, tapi kita menganggap diri kita terlalu besar di hadapan manusia. Sedangkan kita kena ingat bahawa di mata manusia kita ni hanya kaca, ataupun hanya mungkin kita ni pada manusia, di mata manusia kalau kita buat bagus nampak hebat, ibarat macam permata, bukan kaca, ibarat macam permata. Tetapi tuan-tuan, kalau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni amalannya tak banyak, kita ni tak lain tak bukan seperti debu saja. Beza, tuan-tuan. Kalau kita tengok ulama ada mengatakan bahawa kalau kita tengok kita ni, tuan-tuan, kita ambil sebiji pasir, tahu pasir kecil, pasir yang kecil tu kita ambil kat pantai lah, kita angkat gitu, kita tengok di hadapan laut yang terbentang luas. Itulah kita, tuan-tuan. Itu je kita. Maknanya tak ada nilai pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada nilai dah. Setara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun orang yang paling hebat, adalah bapa yang terbaik, pahlawan terbaik, apa lagi, pengajar terbaik, pejuang terbaik, guru terbaik. Semua yang berada dalam diri Rasulullah tu, boleh Rasulullah cakap macam ni, ini kan pula kita ni hanyalah debu, ataupun buih. Pasir tu pun besar dah, tuan-tuan. Maksudnya hina sangat kita ni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa, tuan-tuan, jadi
Erti kata lain, tak perlulah kita ni nak memuji orang ataupun apatah lagi nak memuji diri sendiri, betul tak? Nak mengangkat baku sendiri. Sebab tu peribahasa tu bagus, nak mengangkat baku sendiri. Memang tak boleh lah tuan-tuan. Kita duduk dalam baku, siapa nak angkat baku? Kita nak angkat, memang tak lepas. Melainkan kita duduk atas baku, orang angkat, itu berbeza. Kita nak duduk dalam baku sendiri memang tak mampu, memang tak logik akal untuk kita buat. Sebab itu peribahasa mengatakan nak mengangkat baku sendiri, nak mengatakan kehebatan apa macam-macam lah ke diri sendiri tu. Allahu akbar, na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ada juga orang yang memuji itu dengan pujian yang kosong, bahkan mereka sendiri tidak tahu apa sebenarnya yang dipuji itu. Ada kalanya mereka memuji keadilan seseorang yang sebenarnya mereka adalah penguasa yang zalim, atau memuji keberanian orang yang sebenarnya pengecut. Mereka lakukan semua hanya kerana untuk mendapatkan keuntungan dunia dari si fulan dan si fulan. Betul, ramai tuan-tuan. Kita nak kata bahasa kasarnya, orang panggil sekarang ni ibarat macam nak bodek, nak kilat dan sebagainya tuan-tuan. Padahalnya contoh seorang tu dia dalam yang penulis ni mengatakan contohnya dia seorang penguasa yang zalim. Maknanya seorang yang ada pangkat tapi menggunakan pangkat dia untuk menggunakan kezaliman terhadap orang awam, terhadap kita. Sebagai contoh, dia ada ketua masyarakat suatu tempat, tapi dia menggunakan kelebihan dia sebagai kedua untuk menzalimi orang-orang yang tak mampu. Contoh dalam berkaitan dapat tanah ataupun berkaitan peruntukan dan sebagainya kan. Contoh macam tu. Dia tak adil, dia zalim, tak adil pada orang. Tapi ada seorang ni, baguslah tuan buat macam ni, baguslah supaya mudahlah macam ni, orang tak ramai macam ni. Oleh kerana dia muji tuan tu tadi, penguasa yang zalim tadi, dia dapat kelebihan, dapat keuntungan. Mulia tak orang macam ni tuan? Allah sebenarnya hina di sisi Allah. Sebenarnya bila kita menengok pun kita rasa menyampah. Tak ada benda lah, dia tu kagak menyendeng macam tu. Adalah benda dia dapat tu, betul tak? Ramai tak orang macam ni tuan? Sebenarnya ramai sangat. Allahu akbar. Kita rasa malulah kita pada diri kita ni. Yalah, kadang-kadang pesan pada diri ni, kadang kita tak tahu orang ni macam-macam kaedah nak keuntungan, nak dapat keuntungan terhadap diri sendiri, macam-macam, mempergunakan agama, mempergunakan kelebihan dia, mempergunakan kelebihan orang lain semata-mata untuk mendapat nama di sisi manusia. Sedangkan kita ni kalau betul-betul nak, Allah akan melihat akhlak hati kita di sisi nanti, di sisi Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jauhkan kita daripada perkara-perkara ni. Na'udzubillah tuan-tuan. Takut bimbang di akhir zaman ni, macam-macam fitnah yang berlaku, macam-macam perkara yang kita tak terjangkau di fikiran kita. Pelik-pelik sangat sekarang ni. Bab fitnah yang bab pembunuhan, yang bab memaki hama dan sebagainya. Kadang musim-musim medsos kan, media sosial, macam-macam yang boleh kita nampak. Kalau kita buka Facebook, kita scroll tu macam-macam lah kita boleh nampak. Bila macam-macam benda yang kita boleh tengok, itu semua adalah mainan dunia. Kalau kita terus mengalir mengikut arus tu, hanyutlah kita. Kalau kita tersedar di pertengahan, cepat-cepatlah kita berubah. Mudah-mudahan Allah akan beri keampunan, Allah akan terima taubat kita tuan-tuan, insya-Allah. InsyaAllah. Seterusnya, orang seperti ini sebenarnya dia adalah pendusta. Rasulullah SAW menyuruh agar orang-orang ini dicela dan disingkirkan dari masyarakat sehingga mereka kembali bertaubat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, amarna Rasulullah anna nahisuni wujuhul maddahin tarab, rawahul Tirmizi. Apa maksudnya tuan-tuan? Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami supaya mencapakkan pasir ke muka orang-orang yang suka memuji. Allahu akbar. Alhamdulillah. Tuan-tuan, Rasulullah kata ni, mana pesan sabda Nabi ni mengatakan bahawa orang yang suka muji ni layak kita ambil pasir, kita campak ke muka.
Jadi apa kita nak buat tuan-tuan? Jadi ceritanya kita tak perlu memuji, kita hanya mengiyakan kebenaran, menidakkan dusta. Itu yang kita nak. Ibaratnya tuan-tuan, kalau orang tu bercakap memuji perkara yang berlebihan lah maksud sini, memuji yang melampau-lampau, ibarat macam dengan pujian dia dapat keuntungan. Jadi Rasulullah pesan apa? Wujuhul maddahin at-turab. Ambil pasir, campurkan muka orang-orang tu, orang yang muji kita tadi. Ibarat kita borak berdua ni, orang tu muji kita melampau-lampau sangat muji, Rasulullah cakap ambil pasir campur muka dia. Maknanya tak ada nilai pun di sisi Rasulullah, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan, dengan melontarkan kepujian, tak ada nilai pun. Semua itu adalah karut marut dan sebagainya tuan-tuan. Allahu akbar. Na'udzubillah min zalik. Yalah, mudah-mudahan tuan-tuan, itulah bila kita baca kitab ni kadang-kadang banyak yang kita tahu, betul tak? Kita ingat memuji orang ni satu perkara yang baik, betul baik. Rupa-rupanya bila memuji yang secara berlebihan, memuji dengan kaedah dia pun tak tahu tentang kebaikan dia, itulah satu perkara yang hina dan digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai pendusta tuan-tuan. Allahu akbar, ya Allah tuan-tuan. Para ulama hadis berkata mengenai hadis di atas bahawa maksud orang-orang yang suka memuji ialah mereka menjadikan itu sebagai adat kebiasaan dan sebagai cara untuk memperoleh rezeki dari orang-orang yang dipujinya. Adapun orang yang memuji kebaikan dengan maksud ingin mencontohi atau untuk mendorong orang lain supaya mengikutnya, maka itu tidak masuk pengertian hadis tersebut. Betul. Maknanya, saya ulang balik, makna mengata bila Rasulullah marah macam tu, mengatakan macam tu, baling pasir tadi, maksudnya dia memuji orang tu dengan sebab dia nak ambil kesempatan atas kebaikan, bukan kebaikan. Maksudnya kalau kita puji orang tu akan beri duit ke, akan beri rezeki ke dia ke, macam tu. Melainkan kalau kita puji seorang tu supaya boleh mendorong semangat diri kita, motivasi ke diri kita, ataupun dengan sebab beri orang lain bersemangat, berubah dan sebagainya, itu tak masuk apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, tuan-tuan. Jadi ialah sekali lagi saya nak pesan pada tuan-tuan bahawa perkara ni nampak simple, sebenarnya sangat-sangat penting. Sebenarnya berlaku di kalangan sahabat-sahabat kita, berlaku di kalangan kaum kerabat kita, sebab kita nampak benda ni sebagai satu kebiasaan. Sedangkan bila kita mengaji kitab ni, benda ni rupa-rupanya satu penghinaan sebenarnya kalau kita buat juga. Allahu akbar, subhanallah. Sikit lagi tuan-tuan, sikit lagi. Abu Bakrah telah meriwayatkan seseorang telah memuji sahabatnya di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian baginda menegur, celakalah engkau, dengan pujian itu kau sebenarnya telah memenggal leher sahabatmu. Ucapan tersebut diulangi sehingga 3 kali. Kemudian baginda berkata, jika orang ini memuji saudaranya, lebih baik dia berkata sekiranya dia begini dan begitu. Allahu akbar. Ini dah berlaku di hadapan Rasulullah SAW. Macam mana? Maknanya bila sahabat tu memuji seorang lain di hadapan Rasulullah cakap, tuan, wailul lahu, celakalah kamu, celakalah engkau tuan-tuan, celakalah dia, celakalah engkau tuan-tuan. Celaka ni kalau kita berborak dengan kawan kita, bukan sehari dua, makan tahun tuan-tuan, berdendam dalam hati, rasa marah sampai tahap tu. Orang ni celaka betul lah. Tak? Marah tak tuan-tuan? Marah, mesti marah. Kita cakap gitu orang tu, ataupun orang tu cakap kita akan rasa marah. Sebab celaka ni satu perkataan yang sangat-sangat hina di sisi agama kita. Rasulullah cakap macam tu kerana dia memuji tadi, tuan-tuan. Sampai tahap tu tuan-tuan. Seperti saya ulang sebelum ni, inilah indahnya Islam berkaitan dengan perkataan. Kita hendaklah sentiasa menjaga tutur kata kita. Kewajipan kita untuk menjaga tu sangat-sangat tinggi tuan-tuan. Tak perlulah kita ni nak beria-ria memuji orang. Kita tahu dia baik, sekadar baik. Kita tahu dia tu jahat, kita tegur dia. Itu lebih penting. Kalau orang tu jahat, kita tegur, itu lebih penting. Kalau dia tu baik, tak perlu kita melebih-lebih. Sebab benda ni tak mendatang pun kebaikan, tak mendatang pun ganjaran, tak mendatang pun kelebihan untuk kedua-dua pihak, tak mendatang. Cuma pandangan Rasulullah dan pandangan Islam memuji dengan perkataan yang mendustakan adalah satu yang buruk dan hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, ya, mungkin ni sedikit rakaman yang saya boleh berikan pada tuan-tuan
Mudah-mudahan rakaman ni sedikit sebanyak bermanfaat. Yang penting pada diri saya sendiri, adik dan tuan, dan insyaAllah kalau benda yang baik tuan sampai sebarkan pada orang lain. Kalau benda-benda ni agak-agak tak tepat, tegur ke saya tuan-tuan, sebab kita ni manusia biasa, saya ni manusia biasa. Nampak kita ni bercakap pandai dan sebagainya, kadang-kadang kita pun ada khilaf kita sendiri tuan-tuan. InsyaAllah sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.